Baik, bertemu kembali dalam Khabar Malaysia. Kalau mengikut statistik, lebih kurang dalam 34.1 kes dicatatkan daripada 100,000 wanita di Malaysia menghidap kes kanser payudara. Dan kalau melihat statistik yang lebih kecilnya, anggaran lebih kurang dalam julat itu juga, tetapi angka yang lebih membimbangkan. Tapi bawakan kepada anda lebih kepada pencegahan dan juga kesedaran. Pada hari ini kita bawakan kepada anda kanser payudara, cegah sebelum parah. Dan kita ada seorang tetamu di studio hari ini. Siapa, Halina? Kenalkan. Kita ada Dr. Rutesh Rao Subramaniam, Ketua Promosi Kesihatan daripada National Cancer Society Malaysia, NCSM, dan juga merupakan seorang pegawai perubatan yang akan bersama-sama kita untuk menceritakan tentang satu aktiviti yang akan dijalankan pada hujung minggu ini, iaitu esok dan lusa, yang kita semua mereka yang berada di sekitar Kuala Lumpur, di sekitar KL Central boleh ambil peluang ini. Baik, doktor, kita bercakap tentang bulan kesedaran kanser payudara yang pada bulan lepas, bulan Oktober, dan National Cancer Society Malaysia telah pun melancarkan kempen Pink Unity 6,600. Okey, mungkin boleh ceritakan tentang kempen ini? Okey, selamat pagi dan salam sejahtera, Cik Harlina ya. Alright, so apa yang kita cuba capaikan melalui kempen Pink Unity 6,600 ni adalah kita ingin mencetuskan kesedaran di kalangan para wanita rakyat Malaysia lah. Okey, so kita telah pun lancarkan program ini pada 4 Oktober 2023, sempena of course Pink Oktober, dan program ini melanjut selama 1 bulan, iaitu sampai 4 hari bulan November. So majlis kemuncak kempen kita adalah pada 4 hari bulan November dan juga 5 hari bulan November, yang kita akan adakan di Aras 2 Stesen Central, berhadapan je dengan Hotel The Meridian dan Hotel Hilton. So di situ kita akan ada banyak pemeriksaan, dan pemeriksaan secara khususnya adalah untuk saringan kesihatan kanser payudara. Dan bercakap tentang kanser payudara di Malaysia ini, memang kita tahu banyak kempen telah dilakukan dan sebagainya, namun kesedaran masih kurang. Mungkin doktor boleh komen tentang perkara ini. Okey, so apa yang kita perasan di Malaysia adalah memang banyak kempen yang berkaitan dengan kanser payudara. Sebab kalau kita ambil bulan Oktober sahaja ya, sempena kita tengok kanan kiri semua tempat, NGO ke pihak kerajaan dan pihak swasta, banyak yang buat program mengenai kanser payudara. Tetapi menggunakan statistik yang kita ada daripada tahun 2018 hingga 2020, apa yang kita dapat tahu adalah hanya 13% daripada kes kanser payudara yang ada kita dapat detect pada tahap yang awal. So lebih daripada 48% kita dapat detect hanya di tahap 3 dan tahap 4, which is very advanced already lah. So masa itu yang kita tidak mahu, dan kita ingin mencetuskan kesedaran, dan kita rasa masih lagi ada mindset di dalam kalangan rakyat Malaysia yang rasa kalau tidak buat saringan tiada penyakit. So itu adalah mindset yang kita susah untuk mengatasi lah pada waktu ini ya. Dia sebenarnya kanser payudara ni lebih terdedah, maksudnya dia lebih cenderung terdedah kepada mereka yang berumur, ataupun boleh juga kena kepada mereka yang berusia seawal 19 tahun. Okey, so kanser payudara ni dia sangat special. So apa yang kita dapat tahu secara global adalah kanser payudara lebih prone untuk ada dekat orang yang lebih berusia, dalam lingkungan 40 hingga 60. Itu adalah usia yang kita rasa peak lah of cases. Tetapi ada juga yang lebih daripada 18 tahun ataupun dalam lingkungan 20-an untuk dapat kanser payudara juga. So ada juga kes yang kita dapat catatkan. Dan kita nak tahu keberkesanan kempen-kempen yang kita lakukan. Kalau daripada statistik tadi doktor kata 18% dikesan pada peringkat awal. Apa yang kita sebenarnya boleh lakukan kalau kita tengok kelaziman kanser di Malaysia ini, adakah ia meningkat ataupun ia sebenarnya semakin berkurangan atau bagaimana? Okey, so menggunakan kempen payudara, kanser payudara ini, kita dapat mengurangkan kes kematian so far. So tetapi masih lagi dia jadi satu kes kanser yang sangat common, di mana 1 daripada 20 wanita rakyat Malaysia ada risiko untuk mendapat kanser payudara. So kita boleh katalah kanser payudara
adalah something yang sangat common di Malaysia. Okey, dan kita tahu bahawa kanser payudara kita perlu cegah sebelum parah. Okey, apa yang boleh kita lakukan untuk mencegah dia? Okey, so sebagai secara keseluruhannya, apa yang kita boleh buat adalah, of course kita boleh buat normal things like balanced diet. Okay. And then mencegah daripada mengambil hisap rokok, and then also mengambil arak and all that. Tetapi yang sangat penting adalah untuk buat saringan awal. So saringan awal, for example, apa yang kita buat bersama dengan syarikat farma yang terbesar di Malaysia, iaitu Dua Pharma BioNTech, yang berganding bahu bersama kita untuk mengambil cabaran ini adalah untuk mendatang untuk saringan awal kesihatan kanser. So kalau pergi untuk saringan kanser, saya rasa kita dapat mencegah kanser payudara secara keseluruhannya. Okey, dan kita tahu bahawa pencegahan awal ini boleh juga dilakukan di rumah. Saringan ini di rumah bagaimana pula? Okey, so saringan ini kalau nak buat di rumah boleh, kita panggil method ini sebagai self breast examination ataupun SBE. Paling common apa yang kita boleh buat adalah yang kita suggest kepada mana-mana pesakit adalah dari rumah, especially wanita yang lebih daripada umur 30 tahun, seminggu selepas datang haid, boleh buat pemeriksaan di bahagian payudara mereka. So the quadrant, kita ada kanan, kiri, atas dan bawah. So all quadrants boleh check, and then tak semestinya kena lying down and all that, boleh je, tak ada masalah. Okey. Dan kita nak tahu sikit, macam tadi doktor kata di awal tadi ada berkaitan dengan kempen Pink Unity 6600. Kenapa memilih nombor 6600 tu? Apa signifikannya? Okey, so saya rasa itu soalan yang sangat bagus. So kenapa kita memilih 6600 adalah sebab tahun ini adalah ulang tahun kemerdekaan yang ke-66, dan sempena itu kami dari NCSM dan Dua Pharma BioNTech mengambil cabaran untuk buat saringan kanser untuk 6,600 wanita di Malaysia. Saya rasa itu adalah satu cabaran yang kita telah mengambil, dan kita hampir mencapai kita punya sasaran untuk masa ini, ya. okey, dan Dua Pharma dalam kempen ini pula bagaimana? Okey, so Dua Pharma adalah salah satu syarikat farmaceutical yang terbesar di Malaysia, dan mereka telah pun berganding bahu dengan kita untuk mencegah kanser payudara, dan salah satu method is that mereka datang dengan satu peranti, we call it device yang boleh, yang dengan advanced technology je. Dia satu handheld device yang boleh diguna di klinik-klinik kecil ataupun di hospital, di mana saringan kanser payudara boleh dilakukan secara sangat simple. Mana-mana hospital ataupun klinik yang ada device ini boleh menggunakan device ini untuk buat saringan kanser payudara, dan kita akan juga melancarkan peranti ini pada 5 hari bulan nanti di Station Central. Dan bercakap mengenai pelancaran itu nanti, kita sebenarnya tertarik. Ini adalah satu, orang kata, inovasi dalam teknologi dan sebagainya. Kesinambungan kepada device ini, peranti ini, adakah ia kemudiannya boleh dibeli untuk kegunaan di rumah, ataupun apa sebenarnya nanti boleh digunakan? Okey, so kalau kita tengok secara kesinambungan, saya rasa ini adalah satu device yang boleh digunakan oleh healthcare personnel lah. Itu adalah sesuatu device yang profesional, hanya daripada yang golongan kesihatan yang boleh guna. At the same time, dia adalah sangat simple. Dia sangat simple sebab result daripada kita ada yang device macam ultrasound dengan mammogram, yang peranti device yang baru ni, dia boleh beri result secara immediate, kita boleh dapat, and then kita boleh connect dengan kita punya smart device macam phone atau iPad. We can know the result very early. Okey. Dan doktor tadi menyebut tentang mammogram. Kita faham bahawa mammogram ini adalah satu kaedah untuk mengesan kanser payudara untuk mereka yang berusia 40 tahun dan ke atas, dan kita perlu pergi ke klinik dan sebagainya. Namun pendedahan kepada masyarakat mammogram ni bagaimana pula kalau kita lihat secara keseluruhan melalui National Cancer Society Malaysia ni? Okey. Secara keseluruhannya, saya rasa kalau penduduk di bahagian bandar, saya rasa semua orang faham apa itu mammogram. Tetapi perfahaman mengenai mammogram
di pinggir bandar ataupun di luar bandar adalah sangat kurang, sebab saya rasa pusat untuk pemeriksaan di mana ada availability mammogram adalah sangat kurang. So sebab itu kita menggunakan melalui kempen Pink Unity ini, kita dapat mencapai sasaran di mana kita ada berganding bahu juga dengan hampir 32 klinik swasta di seluruh Malaysia, dari Perlis ke Johor dan juga Sabah Sarawak, dan juga kita ada 16 hospital yang juga menyertai program ini untuk buat saringan awal ini. Menarik. Okey. Daripada 32 klinik swasta, 16 hospital yang disebutkan tadi, setakat ni boleh tak kalau orang di luar sana nak mendapatkan rawatan, sebab saya dimaklumkan rawatan pemeriksaan ni adalah percuma, macam mana mereka nak dapatkan? Boleh lagi ke? Okey, so boleh lagi dapat saringan ini sampai hari Ahad ini, 5 hari bulan 11 di hospital. So kalau nak tahu yang mana hospital ataupun klinik yang berdekatan, bolehlah pergi dekat laman web kami, National Cancer Society Malaysia, di mana ada kita punya tab di mana Pink Unity 660 campaign. Dekat situ kita ada where to go. So bolehlah layari dekat situ, boleh tahu di mana hospital atau klinik yang berdekatan untuk menyertai program ini untuk saringan kanser, ya. Okey, adakah pendaftaran awal perlu dibuat untuk pemeriksaan ini? Okey, so pendaftaran awal tidak perlu buat, especially untuk 4 hari bulan dan 5 hari bulan nanti. Tidak ada pendaftaran awal, terus datang sahaja, walk in sahaja, pergi dekat stesen central, jumpa dengan kita punya pegawai, boleh buat pendaftaran di situ at the spot, dan juga boleh dapat saringan ini secara percuma sahaja. Okey, Doktor, saya nak tanya sikit berkaitan dengan kita punya kes kanser payudara di Malaysia ni. Kalau kita lihat antara kanser utama yang diberi perhatian oleh golongan wanita ada dua. Antara yang utamanya lah yang berkaitan dengan kanser payudara dan juga kanser cervix. Tapi kenapa kanser cervix lebih rendah? Seolah-olah macam kesedarannya lebih tinggi, tetapi kanser payudara kesnya lebih tinggi tapi kesedarannya dilihat agak kurang. So macam mana doktor lihat tu? Okey, so saya rasa kanser cervix ni insiden dia lebih kurang daripada kanser payudara. Kenapa? Sebab kanser cervix lebih kepada kebanyakan kes adalah selepas infection HPV virus. Okey, itu adalah salah satu sebab kenapa kanser cervix adalah lebih rendah daripada kanser payudara. Kanser payudara lebih tinggi, kenapa? Sebab ada satu sebab di mana genetically, di mana sesiapa yang ada genetik BRCA1 dengan BRCA2, di situ mereka ada risiko yang tinggi untuk dapat kanser payudara. And kita rasa secara globally and di Malaysia, kita ada prone to dapat this genetic continuation lah dalam kalangan rakyat Malaysia. So itu adalah reason kenapa kita punya kes payudara adalah tinggi. Okey, doktor, yang terakhir lah, kalau kita dah buat pemeriksaan untuk esok dan lusa tu, kalau kita tahu bahawa kita ada ketumbuhan dan sebagainya, apa langkah seterusnya? Okey, so kalau yang dah tahu ada ketumbuhan ataupun ada ketolan di bahagian payudara, boleh terus datang ke program kita di 4 hari bulan dan 5 hari bulan. Kita akan juga buat pemeriksaan secara terperinci, dan kita akan buat referral kepada hospital swasta yang terdekat yang juga menyertai program kita. So kita boleh buat rawatan susulan di mana boleh buat biopsi ataupun mammogram dan sebagainya lah. Baiklah, terima kasih Dr. Rutish Rao Subramaniam, pegawai perubatan daripada Persatuan Kanser Kebangsaan Malaysia, atas perkongsian tentang kanser payudara. Dan mari kita ramai-ramai ambil peluang ini, lakukan pemeriksaan awal, kerana pemeriksaan awal dapat menyelamatkan nyawa. Baik, kita nak berehat seketika, kita kembali selepas ini.